Ada riwayat tentang sebab turun ayat yang kita baca tadi ni. Itu daripada Ibn Abbas. Dia kata orang-orang musyrikin, mereka bila dengar dakwah Rasulullah SAW, mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka kita dulu, kita ni, apa yang kau serukan itu baik tak? Dia kata begitulah. Ini apa ni? secara makna ni saya baca, apa yang kau seru tu baik, tapi kita ni banyak buat dosa. Kita membunuh, kita mencuri, banyak kita buat dosa. Jadi bagaimana dosa-dosa kita ni, apa yang akan terjadi kepada dosa-dosa kita. Jadi itulah. Lalu Allah SWT turunkan ayat ini. Dalam riwayat yang lain, ini pula tentang orang Islam. Umar bin Khattab dengan 3 orang merancang untuk berhijrah. Jadi mereka merancang. Tiba pada waktunya, seorang dia back out, dia tak jadi hijrah kerana desakan daripada keluarga dia. Jadi Umar bin Khattab dengan lagi seorang, saya lupa nama dia, pun berhijrah. Sampai dia di Madinah. Yang ini dia terperangkap di Mekah kerana dia ikut kata-kata keluarga dia, kan apa yang nak hijrah dia, mereka desak dia supaya dia tinggal di Mekah. Jadi bila sampai ke Madinah, kawan ni yang di Mekah ni menyesal lah. Dia menyesal kerana dia tidak berhijrah. Padahal hijrah ketika itu adalah wajib. Jadi dia menyesal bagaimana tentang dosa dia tidak berhijrah. Jadi bila turun ayat ni, Umar bin Khattab terus dia hantar ayat ini kepada kawan yang di Mekah tu. Bila dia baca dia, terus dia berhijrah. Jadi dia lihat pada ayat ini adalah ayat, kata ulama dalam Quran, ini ayat yang paling memberi harapan. Ayat yang paling memberi harapan dalam banyak-banyak ayat. Allah SWT menyeru Qul. Pertama kali Allah perintah Rasulullah SAW. Bila ada Qul ini adalah supaya Rasulullah SAW katakan, macam iklankan kepada manusia. Bila ada Qul itu, dia memberi arahan supaya diiklankan perkara ini, disebarkan. Biasa jarang biasa Qul huwallahu ahad. Contohlah, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, gitu kan. Qul, katakanlah dia Allah itu Esa. Jadi itu biasanya Qul ini beritahu kepada mereka. Dan Rasulullah SAW sebagai orang tengah untuk beritahu kepada mereka tentang perintah yang Allah SWT beritahu kepada manusia. Tapi yang ini, bila Allah cakap Qul, katakan kepada mereka, ya ibadi, lain sikit wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Dia mula Allah perintah Rasulullah SAW katakan kepada mereka. Tapi sekarang ni seolah-olah macam ya ibadi, Allah yang seru mereka. Seolah-olah macam Allah sendiri yang berkata kepada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi Allah panggil, Allah seru mereka yang buat dosa ni dengan wahai hamba-hambaku. Ini hamba-hamba ni dua-dua tuan-tuan, yang Islam ke, yang kafir ke, yang baik ke, yang tak baik, wahai hamba-hambaku. Tapi yang di sini ni, hamba-hambaku ni, ini yang apa? Yang baik ke yang tak baik? Allah jelaskan, alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang mana satu punya, yang Allah seru ni, hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Jadi yang baik ke yang tak baik? Confirm yang tak baik yang buat dosa. Tapi Allah guna hamba-hambaku. Ini ayat paling lembut sekali wahai hamba-hambaku. Lagi satu, nak cakap kelembutan dia, Allah tak cakap hamba-hambaku yang buat maksiat, hamba-hambaku yang berjenayah itu
Dia guna perkataan lembut sikit, asrafu. Asrafu ni biasanya digunakan kulu washrabu wala tusrifu. Asrafu tu makan, minumlah, jangan berlebih-lebih. Dia membawa maksud macam berlebih-lebih pada belanja tu, lebih-lebih. Dia kalau melampaui batas ada kan, tak tahu ayat perkataan lain. Tapi di sini Allah gunakan lembut dia, wahai, macam seolah-olah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan. Dan kalau kita terjemahkan melampaui batas pun, Allah tak cakap wahai hambaku yang melampau batas terhadap aku. Itu lagi keras lagi. Wahai hambaku, contohlah yang buat maksiat kepada ke atas. Tak, Allah cakap yang berlebih-lebih, yang melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka. Atas diri mereka. Jadi bukan, jadi Allah tak terus condemn mereka. Macam kalau Allah cakap wahai hamba yang derhaka terhadap diri aku, itu dah macam keras. Tapi Allah guna perkataan asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka. Kamu telah melakukan aniaya lah. Macam aniaya melampaui batas terhadap diri kamu sendiri, bukan terhadap aku, sebenarnya terhadap diri kamu sendiri. Jadi apakah asrafu ala anfusihim? Syirik. First kali dosa apa? Syirik. Kemudian dosa kufur. Kemudian dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Itu yang nak ditujukan hamba-hamba Allah ni, yang musyrik ni, yang musyrik, yang kafir, hamba-hamba Allah yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar lah. Jadi tapi Allah guna asrafu ala anfusihim, bukan macam contoh ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir. Nampak? Keras kan? Wahai orang yang kafir, orang yang ingkar, orang musyrik, orang macam-macam lah ayat yang lain. Tapi yang ini paling lembut sekali. Allah guna asrafu. Asrafu ni orang syirik kan? Ini seruan kepada manusia yang belum Islam. Ada dua sebab turun ayat ni. Satu terhadap orang musyrik, dan satu kata ulama terhadap orang Islam. Jadi dua-dua pun boleh. Jadi orang yang musyrik ni pun Allah seru dengan alladzina asrafu ala anfusihim. Jadi mereka yang melampaui batas, mereka yang melakukan maksiat, melakukan kekufuran, kesyirikan ni, first kali Allah Subhanahu wa taala beritahu mereka apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu taqnatu, putus asa, putus harapan. Putus asa, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala mengasihani kamu. Rahmat ni saya tengok susah sangat kalau kita tengok apa rahmat Allah. Sifat Allah mengasihani. Ada yang akan mengasihi, tapi saya ingat yang lebih tepat mengasihani. Sifat mengasihani Allah sifat Allah itu maha mengasihani. Dan jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Itu first kali. Awal dia jangan putus harapan, jangan putus asa. Biasanya orang kalau dia buat maksiat, dia buat dah banyak kali. Ini maksiat bukan sikit, tuan-tuan. Maksiat orang yang contohlah bunuh orang. Dah banyak orang dia bunuh orang. Banyak orang dia rogol orang. Banyak orang dia curi, merampak, ini semua buat maksiat yang besar-besar. Biasa dia give up lah. Orang lain biasa dia sendiri cakap, orang lain mungkin Allah ampun aku, atau tak ampun aku punya dosa banyak sangat. Aku dah bunuh ribuan orang. Contohlah ada seorang itu, dia di padang Arafah, dia kata aku rasa kau takkan ampun dosa aku. Dia berdoa begitu. Orang cakap, apa sangka cakap ni? Kau tengok, aku dah bunuh ni bukan satu dua orang, ribuan orang aku bunuh. Dia pemimpin yang zalim. Jadi kata dia bunuh ramai sangat orang. Jadi biasanya mereka akan putus asa dari rahmat. Sebesar mana pun lah dosa manusia ni,
Kan dalam hadis kursi, wahai anak Adam, jika kamu datang kepada aku dengan dosa setinggi langit pun, seluas langit pun, dan kamu minta ampun kepada aku akan ampuni dosamu. Wahai anak Adam, jika setelah kamu mati, kamu punya dosa ni seluas bumi ni, tadi sebelum mati kamu minta ampun, Allah akan ampunkan. Kalau kamu minta ampun, dosa kamu seluas langit pun aku akan ampunkan. Dan kalau dah mati, kamu mati dan kamu bawa dosa seluas bumi pun, aku akan ampunkan kamu selagi kamu tidak syirik. Kamu tidak melakukan perbuatan syirik kepada aku. Wala ubali, dalam hadis qudsi itu, dan aku tak kisah, aku tak peduli, aku ampunkan. Jadi kita dilarang untuk putus asa, putus harapan daripada rahmat Allah SWT. Allah SWT akan mengampuni dosa hamba itu seluas. Macam cakap, kalaulah dosa hamba tu, kalau seorang dosa hamba tu macam sampan sampan di lautan, maka ada kata-kata lah, lautan tu adalah rahmat Allah SWT. Dia punya dosa tu kecil sangat. Dosa kita kalau nak banding dengan rahmat Allah tu kecil sangat. Rahmat Allah luas sangat, seluas langit dan bumi. Bayangkan kalau kita datang dengan dosa yang seluas langit dan bumi pun, Allah akan datang kepada kita dengan pengampunan seluas langit dan bumi. Saya ingat tak ada orang nak buat dosa yang seluas langit dan bumi itu. Jadi ini menunjukkan sifat rahmat Allah SWT. Jadi apa yang buat seorang itu putus asa? Kata Rasulullah SAW, kalau seorang kafir itu dia tahu akan rahmat Allah SWT, pengampunan Allah SWT, tentu dia tidak akan putus asa daripada rahmat Allah. Allah tegaskan lagi, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirud dunuba, dia mengampuni dosa, dunuba, dosa-dosa, bukan dosa-dosa, dia mengampuni dosa-dosa, semua dosa-dosa. Allah tegaskan lagi, jami'an, semuanya, jami'an. Allah ampun segala dosa, Allah ampun segala dosa-dosa. Tambah lagi dosa-dosa dah, semua dosa Allah ampun. Tambah lagi jami'an. Jadi apa dosa yang Allah tak ampun? Allah tidak mengampuni. Kalau dosa syirik, Allah tak ampun. Kalau orang tu bertaubat daripada syirik, Allah ampun tak? Allah ampun. Yang ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni orang yang syirik kepada dia itu kalau dia tak bertaubat. Kalau dia mati dalam kesyirikan, maka Allah tak mengampuni. Jadi selagi seorang hamba tu memohon ampun, jadi ayat ni innallaha yaghfiru dzunuba jami'an ditaksiskan dengan ayat-ayat cakap liman taba, bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang mohon, bagi orang yang mohon pengampunan, Allah SWT ampunkan dosa kamu. Kita banyak dosa apa saja dosa Allah ampunkan. Tak cukup ke? Apa saja dosa, teruk-teruklah kita punya dosa keji ke, dosa yang apa ni kita cakap yang besar ke, dosa-dosa yang melampau, teruk sangat dosa, semuanya Allah ampunkan dosa-dosa itu selagi hamba itu memohon ampun. Jadi bukan Allah ampun, kamu tak perlu mohon ampun, Allah ampunkan, bukan maksudnya macam itu. Kamu kena minta ampun. Jadi senang je, minta ampun je. Tak ada buat apa-apa pun. Modal dia apa? Modal dia minta ampun saja kepada Allah SWT. Dulu saya tak solat dah, dulu saya tak solat dah 70 tahun saya tak solat. Allah, kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan tak? Ampunlah. Jangan kita pula orang ni Allah larang kita berputus asa. Jangan kita jadi orang yang buat orang lain tu putus asa daripada rahmat Allah. Oh banyak 70 tahun, 50 tahun ketinggalkan solat ni, macam mana ni? Kita dekat macam mana ni? Macam gitulah Allah akan ampunkan. Macam mana dia tinggalkan solat, macam gitu juga Allah SWT akan ampunkan dia kalau dia bertaubat, kalau dia mohon ampun kan kepada Allah SWT. Jangan kita cakap orang ni dia buat dosa, oh gini,
Terus kau kena qada, kau punya solat gini, qada 70 tahun macam mana gini-gini. Apa masalah? Kalau Allah ampunkan dosa dia perlu qada ke tidak, tuan-tuan? Kalau Allah ampunkan dosa dia, dah settle. First kali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia mati, ada orang yang mati pun dia tak sempat dia tak sempat qada. Dia punya solat, dia punya puasa, dia punya itu. Tapi kalau Allah terima taubat dia, settle tak? Settle lah kita kan. Allah dah terima taubat dia. Dia qada ke, dia tak qada ke, dia dah diterima. Jangan kita pula letakkan macam syarat pula, awak kena qada awak punya solat 50 tahun itu. Tidak, Allah tak terima awak punya dosa awak. Itulah Allah tidak ampunkan dosa awak. Apa ni? Cakap macam gini, kasih orang lemah semangat dia. Bila aku akan habiskan. Jadi dia pun putus asa kan. Nak qada, nak ini. Jadi jangan begitu. Kita yang jadikan orang tu putus asa. Kalau ada aku tak pernah puasa lah. Sekarang ni baru aku nak mula berpuasa. Jadi kita kan mohon ampun kepada Allah SWT. Dulu aku buat kerja ni, Jangan kita jadi orang yang jadikan manusia itu putus asa. Sedangkan Allah cakap innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni segala dosa, apa saja dosa. Jami'an. Tadi dah segala jami'an, dan semuanya semua dosa Allah SWT pun kalau hamba tu mohon ampun kepada Allah SWT. Apa dosa pun. Kerana apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Al-Ghafur. Dia cakap banyak ghafur ni mubalaghah tau. Banyak sekali mengampuni orang. Banyak pengampunan. Ghafur ni paling suka dan paling banyak, paling sering ampun. Setiap masa Allah SWT ampun ghafur. Maka Allah suka sangat. Dalam sebuah hadis orang tu bertaubat, kan Allah juga Allah itu lebih suka daripada orang yang kehilangan barang tu. Dia kehilangan unta muatan dia, lepas tu dia cari tak dapat, lepas tu dia dapat unta tu sampai dia tersasul kerana gembiranya. Dia kata, ya Allah, engkau adalah hamba, aku adalah Tuhan. Tersasul dia kata macam gitu, gembira sangat. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu bila seorang hamba bertaubat kepada dia. Allah lebih gembira. Jadi bukan Allah Maha Pengampun. Allah paling suka sekali untuk mengampuni seorang itu. Jika dia mohon ampun, jika dia mohon ampun, Allah datang terbuka. Allah terbuka pengampunan dia. Datang kepada dia dengan cepat. Kata kalau hamba tu berjalan kepada Allah seolah-olah berlari kepada dia. Kalau dia datang kepada dia, kembali kepada Allah dengan syarat dia mohon pengampunan Allah SWT. Ghafur dan Ghafur Rahim. Kalau digandingkan, tuan-tuan, biasa ayat Quran ni, biasa nama Allah ni Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Al-Rahim yang Maha Mengasihani. Kalau dia dipisahkan, kalau kita ke Allahu Ghafur, Allah Ghafur, Al-Ghafur, dia Maha Pengampun je. Dan Allah Rahim, Allah Maha Mengasihani. Jadi dia tak komplit tau. Yang komplit bila yang sempurna bila dia disatukan. Dia memang sempurna dari, bukan terjaga sifat Allah tak sempurna. Sempurna dari sudut pengampunan dia, sempurna dari sudut mengasihani dia. Tapi makna dia lagi sempurna bila dua-dua dicantumkan dua-dua. Ghafur ni, jadi bila seorang itu dia kita bila buat kesalahan, apa yang kita nak ditutup kesalahan kita, kita dibebaskan daripada apa saja tindakan. Pasal bila orang tu dah buat kesalahan, dia akan didenda. Dia akan didenda kerana kesalahan itu. Betul tak? Dia akan diazab kerana kesalahan itu. Kalau kesalahan zunub ini dosa. Kalau dosa ni tak ada denda, tak ada azab, kenapa Allah cakap Allah tutup dosa-dosa tu? Kalau Allah tak azab dosa,
Tak adalah Allah cakap Allah ampunkan dosa-dosa tu. Memang kena azab. Setiap dosa yang pernah kita lakukan, dia terdedah kepada azab Allah SWT. Kita akan diazab. Kita akan diazab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apa saja dosa yang kita lakukan, kita akan diazab ke tidak? Akan diazab. Jangan kita ingat, aku buat dosa tak diazab. Mana ada? Mana ada buat dosa tidak akan diazab. Setiap dosa itu dia mengundang azab Allah SWT. Apa saja dosa, dia akan diazab oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT Ghafur. Allah dah settle tu, aku takkan azab. Ghafur, aku tutup. Ghafur ni, Mighfara ni tutup. Allah dah tutup dosa kita tu, Allah tak ampun. Dah, satu part. Lepas tu Rahim lagi. Rahim. Satu dia terlepas daripada bahaya, daripada dia ambil tindakan, dia ambil tindakan. Kemudian macam seorang pelajar bila dia buat silap di sekolah apa, dia dipanggil oleh guru besar apa, ini kesalahan awak ni, awak kena rotan, kena gini. Jadi pengetua tu tak rotan dia, lepaskan dia. Kita maafkan awak ni, dah ada lepas. Jadi belum habis lagi kan. Belum kalau biasanya manusia dia gitulah. Kita ada fine kita ada denda dengan polis, kita datang, kita cancelkan, kita merayu lah. Janganlah cik, saya ni ada ramai anak, ramai ini semua nak bayar denda ni semua. Okey, kita cancel dah balik. Itu je kan manusia. Itu Ghafur lah. Dia maafkan, dia ampunkan, dia tutup. Itu. Tapi Rahim ditambah dengan Rahim pula. Jadi senang buat contohnya ginilah. Kalau kita datang kepada polis, saya sendiri ada 1000 fine tau tuan-tuan. Pasal saya selalu park tempat CIQ tu, saya kena fine calculate 1000 aku punya parking ni fine. Dulu masuk Singapura selalu park tepi je kena fine, park tepi kena fine sampai 1000 sampai 1000 dia punya fine dia. Jadi kalau kita datang ke polis tu, ke pejabat polis, kita tunjuk kita punya fine tu semua, dia polis 1000 punya 1000, tak apa, kita cancel kita bagi apa ni, kita siapkan awak ni 1000 tak mampu bayar, jadi kita cancel. Dia cancel, dia keluarkan voucher, ini ada 1000 voucher untuk awak dengan keluarga awak, 1000. Dah dia bagi kita cancel kita punya 1000 punya fine tu, dia bagi pula voucher pula. Ada tak? Mana polis sana? Nak bagi voucher pula. Dan sekarang ni separuh dia cancel dah bagus tu. Separuh dah bagus. 70%, 80%. Ada dia nak bagi kita. Ada voucher tau. Siapa yang pergi bayar ni depan, ada voucher. Mana ada? Kita dapat bagi dapat diskaun tu dah bagus tu. Jadi Rahim tu adalah nikmat, pemberian. Dah Allah hapuskan dosa, Allah beri dia rahmat dia, Allah anugerah dia. Senang je nak cakap. Kalau seorang tu dia buat dosa di akhirat nanti, dia tak ambil, dia ampun dosa dia, tak diambil tindakan pada dosa dia, Allah ampun. Awak buat gini, awak buat gini. Ini ada sebuah hadis, satu hadis tentang hisab yang najwa, private punya hisab. Allah tutup seorang mukmin itu daripada pandangan orang. Allah sendiri akan hisab dia. Engkau buat ini, engkau buat ini, engkau buat ini, engkau buat ini pada hari ini. Semua dosa-dosa dia disebut. Kau buat ni, sampai sini ni pun ada ketakutan. Memang habislah dia. Tapi kalau sebagaimana aku tutup dosamu di dunia, aku ampunkan kau sekarang pada hari ini. Dah ampun dah ampun, sekarang ni masuklah ke dalam syurga Allah. Itu Rahim tu. Itu Rahim. Dah dapat pengampunan, dapat pula syurga. Allahu Akbar. Itu kalau dia ganding dua-dua. Jadi kita, kejayaan itu adalah mendapat apa yang kita kejar dan selamat daripada apa yang kita takut. Kita takut diambil, bukan macam orang tu dia takut lah kalau aku pergi ke mahkamah ni, takut kalau dijatuhkan hukuman terus. Dah hakim squash cakap dah hakim tak ambil tindakan terhadap diri dia, hakim pula bagi dia lagi.
pemberian lagi. Allah Akbar. Itu gembira betul. Jadi itulah contoh yang di mana tak ada lah di dunia. Ya, sifat ini tak ada di dunia. Jadi Ghafurur Rahim. Dah Allah ampunkan, Allah bagi lagi syurga. Allah bagi syurga kepada dia. Itulah. Dengan apa? Dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat dua-dua ni. Maghfirah tu istighfar kita dapat. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan perkara kecil tuan-tuan. Istighfar itu besar sekali dia punya ganjaran dia. Jadi innahu huwal ghafurur rahim.